Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Hari ini kami bersiaran untuk anda semua. Masih lagi dalam bulan Syawal. 18 Syawal hari ini dan hari ini 19 Mei 2022. Jadi untuk menghiasi pagi anda selama 3 jam, saya Ridwan bersama dengan Syuhaida akan bersama dengan anda. Kita akan bersama dengan anda sehingga jam 11 pagi hari ini. Pastinya 3 jam ni banyak perkongsian yang cukup bermanfaat sekali yang kami sudah susun ataupun aturkan untuk anda semua. Seperti juga pagi ini kami sudah susun beberapa berita yang menarik yang kita boleh kongsikan bersama dengan anda. Kita mulakanlah sedikit perkembangan mengenai COVID-19 dan bagaimanakah cara untuk kita mengawal COVID-19 ini. Ini adalah berkaitan dengan pemberian Paxlovid yang mana kepada pesakit COVID-19 akan diperluas. Ini menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana akan meningkatkan pemberian ubat antiviral bagi rawatan COVID-19 Paxlovid keluaran Pfizer kepada pusat perubatan, klinik swasta dan hospital pengajar dalam masa terdekat. Jadi ia bagi membolehkan penggunaannya diperluas selain daripada hospital dan klinik kesihatan awam ketika ini. Jadi ini antara kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri kita. Jadi laporan yang kita dapat walaupun masih tengah kumpul, laporan yang kita telah dapat semua yang kita bagi Paxlovid ini telah sembuh dan pulih daripada COVID-19 dan setakat ini ubat ini sangat berkesan. Itu kata Menteri Kesihatan kita Khairi Jamaluddin yang ketika ditemui di majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri kementeriannya. Pada awalnya penggunaan Paxlovid ini hanya diberikan kepada pesakit COVID-19 yang berada di kategori 4 dan ke atas. Mereka yang berada di hospital kerajaan dan juga menunjukkan satu simptom yang sangat teruk. Dan setelah beberapa tempoh diberikan, ubat ini menunjukkan satu keberkesanan untuk merawat simptom-simptom yang ditunjukkan oleh mereka yang terkena jangkitan tersebut. Dan justru itu diperluaskan dan digunakan untuk mereka yang berada di kategori bawah 4 pula. Jadi ialah selepas ini jangan terkejutlah kalau anda terima Paxlovid sebagai ubat rawatan COVID-19. Berita seterusnya Syu, ini berkaitan dengan kerajaan memasukkan serta-merta iaitu permit import bahan makanan. Mungkin Syu boleh ceritakan lagi kepada penonton kita Syu. Okey, AP ni ataupun dipanggil sebagai permit import terhadap bahan makanan ini dulu dikenakan terhadap mana-mana individu yang ingin membawa makanan iaitu mengeksport makanan daripada luar. Tapi sekarang ini disebabkan oleh negara yang menghadapi masalah keselamatan makanan, food security, kerajaan memansuhkan permit tersebut. Jadi ini bermakna sesiapa sahaja yang ingin mengimport barangan makanan dibenarkan tanpa mengenakan sebarang cas dan sebagainya. Dan ini memudahkan sedikitlah kemasukan sebab kita sekarang ni sedia maklum kita ada masalah makanan. Baru-baru ini ada India menyatakan mengeluarkan kenyataan bahawa mereka tidak akan mengimport lagi gandum, mengekspor gandum ke negara luar kerana mereka mengalami cuaca yang begitu panas sekali sehingga merosakkan tanaman gandum di sana. Itulah antara sebab kenapa India tidak mengekspor gandum. Jadi kita dapat lihat sekarang ini ada masalah keselamatan makanan. Jadi negara kita mengambil kesempatan untuk menghapuskan permit ini untuk seketika waktu barangkali untuk memudahkan negara kita ataupun pengguna-pengguna masyarakat Malaysia untuk mendapat barang-barang makanan yang mungkin sedikit terjejas disebabkan oleh negara-negara yang menghentikan ekspor mereka. Ya, ini adalah sebenarnya untuk mengimbangi antara supply dan juga demand. Yang mana antara usaha kerajaan ini adalah untuk kita mengurangkan kesan kepada keadaan yang dikatakan sebagai inflasi. Kalau supply-nya kurang, permintaan yang terlampau tinggi, kita akan menjadi hyperinflasi. Jadi ini antara langkah kerajaan untuk memastikan supaya demand ataupun supply bahan makanan kepada masyarakat itu masih berada pada tahap yang kita boleh katakan sebagai kita masih berada pada tahap selamat untuk kita rasa food security dan juga national security itu berada pada tahap yang paling optimum pada ketika ini. Itu antara intention ataupun tujuan kerajaan lakukan perkara ini. Dan ini juga antara inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ini adalah untuk membantu golongan pesawah yang mana akan diberikan allowance sebanyak RM200 sebulan selama 6 bulan ketika pesawah menunggu hasil tuaian tidak bekerja, maka 200 bulan diberikan. Jadi kalau sebelum ini ada allowance khas diberikan kepada penoreh getah dan kini diperluaskan lagi kepada pesawah. Dan yang paling penting adalah bajet ini akan diletakkan dalam bajet 2023 yang bakal dibentangkan pada Oktober pada tahun ini. Kita harap bantuan yang dapat membantu pesawah yang mungkin memerlukan bantuan daripada pihak kerajaan. Juga kita nak kongsi berkenaan dengan Sukan SEA yang sekarang ini sedang berlangsung di Hanoi. Tahniah diucapkan kepada atlet karate kita
memulakan dengan langkah kanan dengan meraih 2 emas. Ia dimulakan dengan pada hari pertama acara karate apabila kita dapat meraih pingat emas tersebut dalam acara komite di Gimnasium Sukan Wilayah Ninbin. Atlet C. Shamala Rani membuat penampilan sulung pada Tamasya Sukan C kali ini dan telah menyumbang pingat emas pertama Malaysia dalam kategori bawah 55 kg wanita, menumpaskan peserta Thailand iaitu Chayanut Chipensuk dalam aksi final. Ya, itu dia antara butir emas di gelanggang karate. Selain daripada itu juga di kolam renang, kita berjaya untuk menghasilkan emas apabila Ho Yin mengakhiri penantian emas renang. Ini antara gambar yang kita boleh tunjukkan kepada anda aksi Ho Yin ketika acara gaya bebas 200 meter di Water Sports Stadium pada Sukan C ke-31 di Hanoi semalam. Jadi selepas mengumpul 3 pingat perak, perenang muda negara mencipta sensasi dengan merangkul emas 200 meter gaya bebas lelaki pada aksi final di Pusat Akuatik Mindin di sini pada semalam. Jadi atlet kelahiran Kuala Lumpur itu mengungguli saingan dengan catatan masa 1 minit 47.81 saat untuk meninggalkan pemenang pingat perak iaitu Kuah di tempat kedua, manakala gangsa milik tuan rumah iaitu Huang dengan catatan 1 minit 49 saat 0.35 saat. Ini antara berita yang dapat kami kongsikan. Seorang lagi perenang negara, Wilson, menamatkan saingan di tempat ke-6 apabila merakam 1 minit 50.63 saat. Itu antara butir emas yang dapat kami kongsikan kepada anda. Dan ini adalah kedudukan keseluruhan pingat emas Malaysia, yang mana kita sekarang mengumpul 26 pingat emas, 30 perak, 62 pingat gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat yang kita kumpul di Sukan C adalah 118. Kalau kita lihat, Vietnam selaku tuan rumah mengungguli carta dengan 120 pingat emas, 74 perak dan juga 71 gangsa. Dan apa yang menarik untuk kami kongsikan juga kepada anda pada hari ini, antara topik yang akan kami bawakan adalah berkaitan dengan fenomena kepala air. Sejak kebelakangan ini, walaupun pihak Malaysia ada mengeluarkan amaran kita akan mengalami cuaca yang agak panas jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, tapi laporan media ada banyak berkongsi berkaitan dengan kejadian kepala air yang meragut nyawa. Jadi kita nak kongsi pada anda dan juga memberi kesedaran apa itu kepala air sebenarnya dan bagaimana ia boleh berlaku bersama dengan tetamu kita seketika nanti. Kita akan bawakan untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan dengan kepala air. Ya, itu di antara beberapa perkara dan juga beberapa topik yang akan kami bawakan kepada anda. Jadi sepanjang 3 jam ini pastikan anda duduk bersama kami, bersarapan bersama kami dan juga isi jiwa anda bersama dengan kami. Dengan itu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini.